Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Azharuddin dan rakan-rakan sekalian. Saya Siti Musyana binti Muhammad Mustar bernombor matrik 172039972 akan membentangkan soalan pertama, iaitu jelaskan perbezaan yang wujud dalam sejarah perisikan di antara zaman silam dan zaman moden. Saya akan menerangkan dengan lebih terperinci pada bahagian pengenalan mengenai istilah-istilah sejarah perisikan, dan bahagian isi pula saya akan menerangkan mengenai perbezaan di antara sejarah perisikan pada zaman silam dan juga zaman moden dan kesimpulannya. Baiklah, saya akan meneruskan pada bahagian pengenalan di mana perisikan ditaktifkan sebagai kuasa pengetahuan untuk mengumpul maklumat berkaitan sesuatu dengan keupayaan serta hasrat yang menjadi aspek penting dalam membentuk polisi luaran dan dalaman. Sejarah perisikan pula bermaksud menjadi aktiviti perisikan sebagai asas kajian dan merujuk kajian sejarah dengan menjadikan perisikan sebagai subjek kajian, dan aspek-aspek perisikan yang telah berlaku akan diambil kira sebagai sejarah perisikan. Risikan pula bermaksud keupayaan sesuatu pihak untuk memahami dan menjagakan sesuatu perkara berkenaan dengan ketenteraan, pertahanan, kekuatan musuh dan juga kemudian bertindak menggunakan maklumat yang diperolehi. Menurut Dr. Azharuddin dalam bukunya Sejarah Perisikan di Malaysia, beliau menyatakan bahawa pengkajian berkaitan sejarah perisikan ini tidak seharusnya tertumpu kepada organisasi ataupun tokoh-tokoh perisikan sahaja, tetapi ianya meliputi segala hal-hal yang berkaitan dengan perisikan. Hal-hal yang dibincangkan berkaitan perisikan ini ialah contohnya seperti penyamaran, tipu hilah, propaganda, subversif, sabotaj serta penyuluhan. Maklumat penting yang menjadi buruan perisik ialah niat, rancangan musuh, mengenal pasti kebolehan pihak lawan, persiapan musuh, maklumat keselamatan berkaitan politik, sosial dan ekonomi, serta dasar-dasar yang dapat diberikan kepada pembuat dasar negara. Sebelum tahun 1970-an, aktiviti perisikan ini dikatakan kurang mendapat sambutan kerana bersifat sulit dan hanya pegawai-pegawai kerajaan sahaja boleh berhubung secara langsung dengan tujuan untuk kepentingan kerajaan dan juga hubungan antarabangsa. Pada pertengahan tahun 1970-an, aktiviti perisikan ini telah berubah apabila golongan jurnalis, ahli politik dan juga bekas-bekas ejen mula memberikan sumbangan terhadap kajian perisikan, dan terdapat beberapa perbezaan yang wujud dalam sejarah perisikan antara zaman silam dengan zaman moden. Antaranya dari segi keupayaan perisik, cara memperoleh maklumat dan menyimpan maklumat, serta alatan dan senjata yang digunakan dalam merisikan. Baiklah, kita akan pergi kepada isi yang pertama, iaitu keupayaan perisik di zaman silam, di mana ketika zaman silam, perisik ini bergantung kepada kepintaran dan keupayaan seorang perisik. Aktiviti perisikan ini telah lama berlaku. Contohnya ketika memburu, mana anggota masyarakat cuba mendapatkan maklumat serta mengenal pasti lokasi haiwan buruan. Contoh catatan terawal berkaitan dengan aktiviti perisikan ini ialah peperangan Kadesh yang berlaku sekitar tahun 1274 Masihi, yang mana melibatkan perseteruan antara kerajaan Mesir pimpinan Rames II dengan kerajaan Hittite pimpinan Raja Muwatallis. Perisikan dapat sebarkan maklumat yang dapat melemahkan kedudukan musuh dengan gunakan taktik tipu hilah. Sebagai contohnya, pada Perang Kadesh, di mana Raja Muwatallis telah menghantar 2 orang untuk menyamar sebagai orang yang melarikan diri daripada kejahatan Hittites ni, dan berjaya meyakinkan tentera Mesir bahawa tentera Hittites ni masih lagi jauh dari kedudukan mereka. Dan kita lihat pula perbezaan pada zaman moden, di mana ketika zaman moden, perisikan ini memerlukan seorang perisik yang mahir dengan kecanggihan teknologi untuk mendapatkan maklumat tanpa kira masa dan juga sempadan geografi. Sebagai contohnya, menggunakan kaedah pemintasan signal komunikasi untuk mendengar perbualan. Dengan kecanggihan teknologi yang ada, telah menyebabkan perisik dapat elakkan diri daripada aktiviti penyamaran untuk dapatkan maklumat. Dan seorang perisik lagi itu tak lagi bergantung dengan kebolehan semula jadi kerana dibantu dengan kecanggihan teknologi yang mana memudahkan lagi urusan seseorang perisik itu untuk melaksanakan urusan mereka. Kita akan pergi kepada isi yang kedua, iaitu cara memperolehi dan menyimpan maklumat, di mana ketika zaman silam
Maklumat yang diperoleh ini menggunakan kaedah pemerhatian dan pendengaran. Dan kaedah ini telah menyebabkan perisik itu perlu berada dekat dengan musuh, dan perisik perlu memainkan ataupun memastikan bahawa mereka tergolong dalam kalangan orang yang dipercayai oleh pihak musuh. Dan ketika zaman ini, aktiviti perisikan itu masih belum meluas lagi, namun telah wujud dalam tamadun Melayu. Walaupun perkataan perisikan itu tidak digunakan, namun perkataan seperti suluh telah menggambarkan bahawa aktiviti perisikan ini telah berlaku, dan dengan cara suluh ini mereka mendapatkan maklumat tentang musuh. Pada zaman moden, perisik menggunakan kaedah daripada perakam video, pita video, media elektronik dan sebagainya selari dengan kecanggihan teknologi. Istilah yang digunakan dalam dunia perisikan ialah HUMING, iaitu Human Intelligence, SIGN, Signal Intelligence, dan ELIN, Electronic Intelligence, yang merupakan sumber bagi mendapatkan maklumat. HUMING bermaksud aktiviti perisikan yang dilakukan secara manual, melibatkan peranan manusia sepenuhnya dalam mendapatkan rahsia. SIGN pula bermaksud aktiviti perisikan yang diambil daripada gabungan perisikan komunikasi, COMIN, dan perisikan elektronik, ELIN. MI bermaksud aktiviti perisikan yang diambil berbentuk visual, laser, elektrooptik dan sensor radar. OSIN pula bermaksud singkatan bagi aktiviti perisikan yang bersifat terbuka, di mana sumber yang diambil adalah daripada media seperti laman sesawang, akhbar-akhbar elektronik ataupun perdana, serta medium yang mudah diakses. Kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini telah membolehkan maklumat diperolehi terus ke dalam chip dan alat-alat simpanan maklumat. Baiklah, kita akan ke isi yang seterusnya, iaitu alatan dan senjata pada zaman silam, di mana pada zaman silam ianya bergantung dengan alam semula jadi dan bercorak tradisional ekoran kemajuan teknologi yang terbatas. Namun, sejarah perisikan telah membuktikan bahawa perkembangan ini telah membawa impak kepada sesuatu tamadun, di mana masyarakat awal yang bersifat kreatif dalam menjalankan aktiviti perisikan. Contohnya dalam karya Arthasastra, nukilan Kautilya yang telah memerihalkan kepentingan aktiviti perisikan dalam tamadun India. Misalnya, karya tersebut telah menyatakan fungsi perisikan seperti mengawasi keadaan kerajaan dan sebagai senjata utama ketika peperangan. Senjata yang digunakan pada zaman silam ialah menggunakan senjata psikologi dalam menundukkan ataupun melemahkan musuh. Sebagai contoh, mereka menggunakan kuil sebagai medan menjelaskan kekuatan tentera kerajaan dengan ahli perisik yang menyamar sebagai sami, dan mereka ditugaskan untuk meramalkan dan menunjukkan punca utama raja mempunyai kesaktian yang luar biasa yang sukar untuk dikalahkan. Jadi kesan daripada teknik psikologi ni, mereka dapat mengganggu emosi musuh apabila mereka mendengar penjelasan sami tersebut. Kita lihat pula perbezaan alatan dan senjata pada zaman moden, di mana kecanggihan teknologi telah berlaku seiring dengan peredaran zaman, dan senjata yang sering digunakan pada zaman ini ialah pistol, senapang dan bom. Dan selain itu, alatan perisikan yang turut digunakan pada zaman ini ialah drone, yang mananya ia berfungsi sebagai pengintip yang mempunyai kamera untuk merakam sebarang aktiviti pihak musuh yang terlibat. Alatan dan senjata ini memudahkan pihak perisik kerana mereka tak perlu mendedahkan diri mereka lagi kepada bahaya dengan mengekori musuh dengan lebih dekat. Alat pengesan juga turut digunakan. Biasanya dilekatkan bersama dengan musuh dan akan meninggalkan tanda kepada perisik, dan ianya akan memudahkan lagi perisik untuk merancang aktiviti dan strategi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Secara kesimpulannya, perbezaan sejarah perisikan zaman silam dengan zaman moden berubah sifatnya mengikut peredaran zaman, dan kedua-duanya memberikan banyak manfaat dan faedah kepada dunia perisikan. Kecanggihan teknologi telah merancakkan lagi dunia perisikan dan ejen-ejen yang mana mula dibekalkan dengan alatan yang canggih. Dunia perisikan yang sering dipandang serong oleh segelintir masyarakat kerana mereka melihat kegiatan perisikan ini sebagai sesuatu yang negatif. Sebagai contoh, kegiatan pemudahan kekejaman, tipu helah dan sabotaj. Namun, dunia perisikan ini telah banyak membantu dalam perkembangan sesebuah tamadun manusia. Sekian, terima kasih.